Okey. Jadi kita dah start dengan kelas. So kita tengok kepada latihan kendiri 1.1D, boleh nampak kah? Okey, kalau ni kita tengok ya. So Lee mengisi air ke dalam sebuah tangki dengan menggunakan hos getah pada pukul 8 pagi. So dia start dengan 8 pagi. Kemudian pada pukul 11 pagi, Lee mendapati bahawa tangki itu telah diisi dengan 48% air. Jadi dalam tempoh 8 hingga 11 pagi itu kita ada 2 jam. Okey, 9, 10, 11, 3 jam. 9, 10, 11 Okey, kita ada 3 jam. Tempoh 3 jam itu tangki itu dipenuhi sebanyak 48% air. Maksudnya di sini dia tak naik separuh lah. Dia hanya naik 48%. Jadi kita nak tengok kenapa, okey, macam mana. Dan seterusnya dia minta tuliskan satu pesamaan yang menghubungkan isi padu air V yang diisi ke dalam tangki dengan masa yang diambil T. Okey. Jadi dia minta menghubungkaitkan antara V dan T. Jadi bila masa bertambah, okey, bila masa bertambah maka air juga akan bertambah. Jadi antara V dengan T itu adalah berkadar langsung. Jadi cara kita akan tulis V berkadar langsung dengan T. Okey, V berkadar langsung dengan T yang mana V sama dengan KT. Okey, bila kita tukar berkadar langsung ini kepada persamaan, so kita jadi V sama dengan KT. Seterusnya 48% ini daripada yang dia bagi selama 3 jam itu sebanyak 48% telah diisi. So 48% kali dengan K, kita nak cari K, T itu adalah selama 3 jam. So 3. So kita masukkan dalam formula V equals to KT ini. Kemudian, okey, kemudian kita cari yang ini darab bawa ke sini jadi bahagi. So 48% kali dengan 1/3. So jawapan dapat 0.16. Jadi untuk 1A 0.16. Ada masalah tak? Boleh semak kerja awak. So kalau ada okey. So kalau ada masalah awak boleh raise your hand, boleh angkat tangan dan kita akan bincangkan. Okey ya. So tak adalah. So seterusnya untuk 1B, pada pukul berapakah tangki itu akan diisi penuh dengan air? Jadi pukul berapa yang penuh? Maksudnya 100 lah. 100%. Okey. Bila 100% kita akan gantikan dalam V sama dengan 0.16T ni. V itu ada sebanyak 100%. Okey. Yang mana kita nak cari masanya. So kita ganti masuk dalam formula yang kita dapat dalam persamaan yang kita dapat ni. Jadi kita akan dapat 100% sama dengan 16% T. Maka nak cari nilai T itu, yang ini jadi bahagi. Bila bahagi bawa ke sini, akan jadi bahagi 16%. Bahagi tukar jadi darab dan upside down lah. Atas turun bawah, bawah turun atas, bawah naik atas. So jadi 100/16. Kemudian kita akan dapat T sebanyak 6.25. 6.25 ini kita tukar ke 0.25 ini kepada minit. So nak cari ke dalam minit, kita darabkan dengan 60. So bila kita darab 60, kita akan dapat 15 minit. Maka masa yang diambil adalah selama 6 jam 15 minit. Jadi kita nak tahu pukul berapa yang air ini penuh diisi. So dia start daripada pukul 8. Maka kita tambah dengan 6 jam 15 minit itu dapat 14 hour 15 minit. Maksudnya 14 ini kalau ikut 24 hour 24 jam punya dia adalah pukul 2. So pukul 2.15 PM. Okay, 2.15 PM. Okay, jelas? Perlu ada saya terangkan apa-apa? Kalau perlu boleh angkat tangan.
tapi saya dapat 25/4 tu dia kena perpuluhan akan dapat yang 0.25 ke? 0.25. Okey. Yang tu. Awak darab dengan 60. Sebab 1 jam sama dengan 60 minit. Maka darab dengan 60, so akan dapat 15 minit. Apa tak? Tengok. Okey. Boleh ya? Boleh je tu. Okey. So, bila awak dah darab dengan 60, awak akan dapat dalam 15 minit. Bila 15 minit ni, kita tambahlah untuk 8 jam, 6 minit, 8 jam. 8 tambah dengan 6 jam 15 minit. So, ini 14 minit, 14 jam, 14 jam 15 minit. So, dia akan jadi pukul 2.15 PM. So, awak jangan terus ambil daripada 0.25 hour ni sebab ini dalam perpuluhan. Bila perpuluhan, kena tukar dahulu dalam bentuk minit. So sebab berbeza ya unit perpuluhan dengan unit minit dan unit masa. Dia melibatkan 60 minit. So maka setiap kali bila awak dapat macam ni, awak tukar dulu kepada minit, darab dia punya 0.25 belakang ni ya. Yang lepas daripada titik puluhan ni awak darab dengan 60. Okey, ada masalah lain? Okay, tak ada. So, kita proceed soalan nombor 2. Aminah ingin menggunting beberapa bentuk segitiga daripada sekepingkat diberi luas segitiga yang digunting LCM02 berubah secara langsung dengan tapak XCM dan tinggi YCM. Pada mulanya, dia menggunting satu segitiga dengan L sama dengan 14, X sama dengan 7, Y sama dengan 4. Dia ceritakan tentang segitiga. Dia nak buat segitiga ini yang mana dia menggunakan luas segitiga dan dengan berubah secara langsung dengan tapak dia dan tinggi dia. So kita nak tengoklah. Okey. Dia dah bagi tahu luas segitiga berubah secara langsung dengan tapak dan tinggi. Tapak dan tinggi. So gabungan dia adalah L berubah secara langsung X, Y. Okay. Kedua-dua ni adalah X dan Y ini berubah secara langsung dengan L. Jadi cara tulisan dia adalah L berubah secara langsung dengan XY. Maka kita tukarkan daripada bentuk ubahan ini kepada persamaan. Maka L sama dengan KXY. Kemudian kita ganti nilai untuk cari K yang mana dia dah bagi L tu berapa, X tu berapa, Y tu berapa, banting menilai sahaja. K itu 14, L itu 14, X itu 7, Y itu 4. So kita gantikan nilai dalam setiap satu ini untuk cari K. So 7 darab 4, 28. So hubungan K dengan 28 adalah darab. So kita bawa ke sebelah kiri maka dia akan jadi bahagi. Jadi 14 bahagi dengan 28, permudahkan dapat 1/2. Maka kita punya K adalah 1/2, persamaan kita adalah L sama dengan 1/2 XY. Atau kita tukarkan 1/2 ini kepada 0.5. Okey, kita tukar kepada perpuluhan maka 0.5. So kita boleh tulis L sama dengan 0.5 XY. So ikutlah. Awak nak buat dalam pecahan pun boleh, awak nak buat dalam perpuluhan pun tak ada masalah. Ya. So ada masalah di sini, boleh raise your hand, boleh angkat tangan. Ya, Hong tolong sharekan link kehadiran sebab ada seorang masuk. Okey, seterusnya kita bincang soalan 2B. Soalan 2B, Aminah merancang untuk menggunting segitiga kedua dengan nilai tapak bertambah 20%. Dan nilai tinggi berkurang 10%. Berapakah peratusan perubahan? Okey, so kita dah ada nilai X, kita dah ada nilai Y. X itu 7, Y itu 4, L itu 14. Semua ni kita dah ada. Sekarang ni dia nak kurangkan, nak tambah untuk nilai tinggi. Nilai tinggi itu adalah
Y, so dia tambah sebanyak 4. 20% ini daripada 4 ni, X ini dia dah tambah, betul tak? Okay, X itu dia tambah, Y ini dia tolak. X dia tambah sebanyak 20%, Y dia tolak sebanyak 10%. So kita kena kira lah dulu, X berapa, Y berapa. Okay. Ya. So untuk 2B, kita dah ada X macam saya kata tadi, L ini semua diberi, so kita nak tambah sebanyak 20%. So asalnya 7 dan ditambah sebanyak 20%, kita darab 7 darab dengan 20%, maka kita dapat saiz tinggi yang baru adalah 8.4 cm. Okay. So seterusnya untuk dia punya tapak kan. Tinggi. Sana saya baca balik. Ni. So nilai tapak ini ditambah 20%, yang ini dia tolak 10%. So 10%, 4 yang asal 4, kemudian dia nak tolak 10%, dia tolak 4 kali 10%, maka kita akan dapat 3.6 cm untuk kadar yang baru, untuk nilai tinggi yang baru. Yang ini nilai tapak dia lebih besar, nilai tinggi dia lebih rendah, iaitu 3.6 cm. Jadi kita nak cari luasnya. Okay, nak cari luasnya kita akan guna L sama dengan 0.5. 0.5 ini daripada persamaan lah yang kita dapat. L sama dengan persamaan asal tadi, kita dapat L sama dengan 0.5 XY. So kita akan gantikan 0.5 darab dengan X yang baru 84, Y yang baru 3.6, maka kita dapat luas yang baru adalah 15 cm kuasa 2 untuk nilai yang baru. Jadi kita nak tengok soalan tak minta nilai luas yang baru. Jadi dia hanya minta berapa peratusan perubahan. Maka kita kena tolaklah peratusan perubahan yang baru ini, kita akan tolak dengan yang lama, iaitu luas yang lama adalah 14. So 15.12 tolak dengan 14 per dengan yang asal dan darab dengan 100%. So maka kita dapatlah 8%. Ada sebarang soalan? Okay, tak ada So awak masih dengar saya Lagi tiba-tiba saya bercakap seorang. Ya, Cikgu. Okey, terima kasih tolong respon. Okey, seterusnya kita nak bincang soalan nombor 3. Soalan nombor 3 berkaitan dengan sebuah kedai pizza menjual 3 saiz pizza dengan harga berbeza. Okey. Sekejap ya. Sah? Ada masalah lah. Saya punya laptop habis bateri. Sekejap ya. Macam. Okey. Tak apa, kita sambung sementara laptop saya nak on balik. Yang ini saya guna phone, tak ada masalah lah. Okey. Soalan nombor 3, sebuah kedai pizza menjual 3 saiz pizza dengan harga berbeza seperti ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Adakah harga pizza RMP berubah secara langsung dengan luas permukaan? Okey. Sana. Saya setting semula.
So sebuah kedai pizza ini dia ada 3, so saiz 15, saiz 23, saiz 30. Dia kata di sini adakah luas permukaan pizza itu berkadar langsung dengan harga? Maka kita kena carilah luas untuk setiap satu pizza tersebut. Luas permukaan adalah, luas permukaan bulatan adalah pi r kuasa 2 atau pi j kuasa 2. Okay. Pi j kuasa 2, okay. J yang kita ada, kalau yang dia bagi 15, 23, 30 ini adalah diameter. Maka kalau kita nak cari separuh daripada itu, yang ini akan jadi 7.5 bahagi 2 lah. 23 bahagi dengan 2, so kita akan 23 bahagi dengan 2, kita akan dapat berapa 11.5, betul? Okay, so untuk 30 akan dapat 15. Maka kita kena carilah. Kita cari area, so setiap area ini saya tak tukar pi ini. Saya biarkan saja 56.25 pi. Yang ini dapat 132.25 pi dan ini dapat 225 pi. Maka bila kita dah dapat yang ini, kita dah dapat semua ini, kita boleh cari, kita nak tengok sama ada dia berkadar langsung atau tidak, kita akan ambil harganya bahagi dengan setiap luas. So bila kita ambil harga bahagi setiap luas, yang ini dapat 0.213, yang ini dapat 1.887, yang ini dapat 0.156. So maka tak ada yang sama pun, maka kita tak ada K. K tak ada lah, pemalar itu tak ada, maka dia tidak berubah secara langsung. Okay. Jadi macam mana kita nak tahu berbaloi, yang mana satu berbaloi? Soalan dia, yang mana satu lebih berbaloi? Kalau awak tengok ini, satu luas permukaannya dia melibatkan 0.213. Yang ini 1.887. Yang ini 0.156. Ini 20 sen lebih. Yang ini RM1.80 lebih. Yang ini 15 sen. Lebih kurang. So, maka yang ini lebih untuk menguntungkan. Jadi kita akan pilih untuk saiz pizza itu sebenarnya saiz pizza 30 cm itu. Okay. Ada sebarang masalah, ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan? Kalau tak ada, kita nak proceed kepada tajuk baru, ubahan songsang. Boleh? Boleh juga. Okay. So, awak boleh turn to page, awak boleh buka buku teks awak di muka surat 17. Yang ini berkaitan dengan dia nak cerita tentang maksud ubahan songsang. Okay. Maksud ubahan songsang, kalau awak tengok di sini, di muka surat 17 itu, dia bagi satu berkaitan dengan naik jongkang jongkit. Okay. Kita naik jongkang seesaw. Okay. So, semasa berada di atas jongkang jongkit, seseorang yang lebih berat akan berada di bawah, manakala seseorang yang lebih ringan akan berada di atas. Okay, tahukah anda bagaimana menyeimbangkan jongkang jongkit tersebut? Yang ini awak dah main dah masa kecil-kecil dahulu. Okay, kalau kawan awak lebih besar, awak kurus sahaja. Kalau dia duduk di hujung, awak pun duduk di hujung, maka awak akan terawang-awang di atas. Jadi macam mana kita nak bagi dia lebih turun? Okay, maksudnya awak boleh turun. Awak ringan ni, tapi kawan awak berat. So macam mana nak buat? Kita akan minta kawan kita yang lebih besar itu untuk ke depan sedikit, mengurangkan jaraknya antara fulcrum, maksudnya di antara titik tengah itu. Kita kurangkan jarak, maka kita boleh lebih kurang berat untuk turun ke bawah. Jadi itu caranya. Maksudnya lebih kurang, dia mengurangkan jarak, maka dia boleh mengurangkan dia punya beban.
So itu adalah berkaitan ubahan songsang. Mungkin awak kurang nampak berkaitan dengan ubahan songsang. Saya bagi satu lagi contoh. Okay, saya bagi satu lagi contoh. Contohnya di sinilah. Katakan Allah. Okay, katakan awak nak ke sekolah. Okay, awak nak ke sekolah. Awak bawa kenderaan. Awak tak kira lah. Awak akan bawa, parents awak ke bawa. So awak nak ke sekolah. Selalunya tempoh masa yang awak ambil adalah 10 minit dengan kelajuan yang awak bawa adalah 50 km per jam. Maksudnya di sini awak ada 50 km per jam, bawa motor slow-slow, relax-relax sahaja, awak boleh sampai dalam masa 10 minit. So sekarang ini, kalau awak pecut, katakan lambat, awak dah lambat, awak perlu sampai sebelum 7.15 katakanlah, awak perlu sampai sebelum 7.15, awak hanya ada 5 minit lagi, awak boleh keluar. Sekarang ni awak baru siap 7.10, ada 5 minit lagi. So awak pecut, awak lebih pecut, awak naik motor dan awak tingkatkan kelajuan sebanyak 100 km per jam. Laju tu kalau motor 100 km per jam. So awak tingkatkan, maka apa akan berlaku? Janganlah kata aksiden. Okay. So bila awak tingkatkan kelajuan, awak akan kurangkan masa awak. So awak boleh sampai, kalau selalu 10 minit, bila awak bawa 50 km per jam, so bila awak guna 100 km per jam, maka awak boleh kurangkan masa sebanyak lagi 5 minit. Kita avoid lah, kita abaikanlah benda-benda faktor-faktor lain, katakan jam ke apa tu, kita abaikan dahulu. Kita cerita tentang kalau jalan clear sahaja. So kita nak jimatkan masa, so awak tingkatkan kelajuan. So itu contoh tu tak bagus lah. Sebab apa? Sebab saya suruh bawa laju. No, bukan. So saya nak tunjukkan berkadar songsang itu. Bila awak tingkatkan kelajuan, maka masa itu akan berkurang. Okay, masa yang digunakan tu akan berkurang. Maka yang berkadar langsung itu adalah kelajuan dengan masa. Okay, masa dan kelajuan itu berkadar songsang. Okay, boleh faham Ada yang tak faham? Apa itu ubahan songsang? Boleh angkat tangan? Tekan raise your hand. So ya. So sekarang ni dah faham tentang ubahan songsang, kita nak proceed kepada contoh lah. Okay, kita boleh tengok di muka surat. Di muka surat 18, contoh. So yang ini dia banyak cerita tentang latihan, dia berkaitan dengan table. So kita nak tengok sama ada dia berkadar songsang atau tidak. Maka awak tengok di sini, Chia Ming mengambil bahagian dalam satu larian maraton dalam jarak 42 km. Siapa kat sini yang pernah masuk maraton? Saya pernah masuk habis sikit lah, tak larat nak lari. Okay, ada yang pernah masuk maraton kat sini? Ada boleh angkat tangan. Kita share kejayaan awak. Bagus ni. Okay, untuk yang sihat, untuk sihat ni. Seterusnya jadual di bawah menunjukkan hubungan antara masa yang diambil oleh Chia Ming dan laju puratanya. Okay, so kalau kita tengok di sini, kalau masa yang dia ambil 4 jam, maka laju purata dia adalah 10.50. Kalau dia ambil masa 5 jam, lajunya 8.4. Kalau masa dia ambil 6 jam, laju dia 7. Tengok bila masa tu lebih banyak yang diambil, maksudnya katakan untuk habiskan larian 42 km ni dia ambil masa 4 jam saja. Bila 4 jam itu kelajuan yang dia ambil adalah 10.5. Kalau tengok yang 8, bila dia ambil masa 8 jam tu lama lah. Okay, tapi tak mustahil, ada juga yang drag sampai 10 jam pun. 42 km bukan dekat tu. Okay, so kalau 8, dia ambil masa 8 jam, maka laju purata yang dia ambil adalah 5.25. Dia slow je lari. Okay, dia relax sahaja untuk masuk maraton. Orang kata santai-santai, lari santai-santai. Okay, so itu berkaitan dengan masa dan juga laju purata. So kita nak tengok
adakah dia berubah secara langsung? Okey. So nyatakan, awak tengok soalan A. Adakah dia berubah secara songsang? Duk sebut langsung pula. Ingat bila ada perubahan satu tinggi, satu menaik, satu berkurang, itu kita panggil ubahan songsang. Kalau kedua-duanya naik, awak ubah satu ni naik, satu lagi pun naik, itu adalah ubahan langsung. Jadi nyatakan perubahan pada laju purata jika masa diambil bertambah 2 kali ganda. So kalau kita tengok 4, 10.50. So bila diambil masa 8, dia akan separuh daripada 10.50. So laju purata dia adalah 5.25. Maka apabila masa bertambah 2 kali ganda, maka laju purata berkurang 2 kali ganda. Dia berubah secara songsang di sini. Bila dia tambah 2 kali ganda, laju pun akan berkurang 2 kali ganda. So kita tengok pula berkurang 1.5 kali ganda. So kita tengok 6 dan 4. Saya 6 sebab 6 dengan 4, kalau kita bahagi 6 bahagi dengan 1.5, kita akan dapat 4. So laju 7 untuk 6 adalah 7. So kita bahagi dengan 1.5, kita dapat kita darab dengan 1.5, kita akan dapat 10.50. So maka bila dia berkurang sebanyak 1.5 kali ganda, maka laju dia akan bertambah lah. Okay, laju puratanya akan bertambah. So itu berkaitan dengan contoh apa itu ubahan songsang. Seterusnya kita nak masuk lebih kepada penggunaan lah aplikasi ubahan songsang. Kalau awak sempat nanti awak tengoklah soalan muka surat 20 berkaitan dengan graf. Yang ini saya belum nak sentuh berkaitan dengan graf ni. Kita akan sentuh di lain masa. So saya cerita secara general dahulu. Okay. Kalau berubah secara songsang, kita akan tulis Y berkadar dengan 1/X. Okay. Berbeza dengan ubahan langsung, kita akan tulis Y berkadar langsung dengan X. Betul Beza antara ubahan langsung ya, Y berkadar langsung dengan X. Kalau berubah secara songsang, kita akan tulis Y berubah secara 1/X. Okay, so ini perubahan secara langsung, ini perubahan secara songsang. So kalau yang ini kita tukar kepada persamaan, kita akan tulis Y sama dengan KX. So yang ini juga kita tukar persamaan, kita akan tulis Y sama dengan K per dengan X. So bezanya di situlah. Okay, 1/1 lagi tak. So yang ini awak dah belajar berkaitan dengan 1/, ni. 1/X itu kalau graf kita lukis, kita akan dapat parabola. Okay, graf ini parabola. Jadi bila kita tukarkan dia kepada satu graf yang mana kita akan guna Y sama dengan KX, yang ini akan jadi 1/X, yang ini jadi Y, so kita akan dapat satu graf malar. Okay, hubungan langsung macam saya kata, kita akan start daripada kosong dan kita akan terus, dia adalah straight line. Yang ini bukan kadar langsung, yang ini kadar langsung. Maka bila kita tukar kepada songsangan ini, so kita akan dapat graf straight lah, graf dengan ada pemalar. So itu saya sentuh secara general. Kalau awak nak tengok secara lebih detail, awak boleh tengoklah di muka surat 19 dan 20 menerangkan tentang graf tersebut. Okay. So sama juga sekiranya awak ada kuasa 2. Okay, bila ada kuasa 2, 1/X kuasa 2, dia asalnya pun dia akan dapat satu parabola, kemudian dia akan bila awak nak cari dalam bentuk persamaan, kita akan tulis Y sama dengan KX kuasa N. Kuasa 2 lah. So contoh Y berkadar langsung dengan 1/X kuasa N, tak kira lah N ni berapa pun, 1 ke 2 ke, negatif 1/2 ke, 1/3 ke. Okey. Maka Y sama dengan K per dengan X kuasa N. Okey. So 1, 2, 3, 1/2, 1/3, maka K, kita akan tulis Y sama dengan K per dengan X kuasa N. Graf Y melawan 1/X kuasa N,
X tu tak boleh jadi kosong. So maka kita akan dapat satu garis lurus bermula dengan asalan X. Okay. So itu berkaitan dengan graf. Kita akan lebih detail bila kita ada masa. So seterusnya ada 5 minit lagi. Diberi masa yang diperlukan untuk menyiapkan kerja. Okay, kita tengok contoh 16. Diberi masa T yang diperlukan untuk menyiapkan kerja pemasangan perabot berubah secara sosan dengan bilangan pekerja. So jadual di bawah menunjukkan hubungan antara X dengan T. So dengan mengira XT dan X kuasa 2T, tentukan sama ada T berubah secara langsung, berubah secara sosan dengan X atau X kuasa 2. Maka yang ini awak kena buatlah satu table lain, satu jadual lain, yang mana jadual asal kita ada X dan T, seterusnya jadual yang awak perlu tambah adalah untuk cari XT. So XT darablah 2 dengan 180, 3 darab dengan 120 dan seterusnya yang lain lah. Kemudian awak juga perlu semak X kuasa 2T. So X kuasa 2T, 2 kuasa 2 darab dengan 180. So dapatlah semua ni. Seterusnya kita nak tengok yang manakah lebih malar. Okay. So kalau kita tengok X darab T ini semua pemalar. 360, 360, 360. Tapi untuk X kuasa 2T yang ini tidak kita tak ada K. Kita tak ada pemalar. Maka dia lebih berkadar langsung, dia berkadar sosan dengan 1 per X sebab kita hanya guna X, kita tak guna X kuasa 2. Okay, so seterusnya kita tengok contoh 17. Dua kuantiti X dan Y berubah mengikut graf di sebelah menggunakan skala yang sesuai. Lukis graf Y melawan 1 per X dan tunjukkan bahawa Y berubah secara songsang dengan X. So, kita ada satu graf 2, 8, 4, 4, 5, 3.2, 10, 1.6. So, kita tukarkan dia kepada 1 per X. So, yang ini 1 per X, 1 bahagi 2, 0.5, 1 bahagi 4, 0.25, 1 bahagi 5, 0.2 dan 1 bahagi 10 dapat 0.1. Jadi, Y masih tetap kita guna yang sama. Maka kita nak cari graf Y melawan 1 per X. So kita akan buat sini 1 per X. So kita start daripada 0.1 hingga 0.5. Dan yang ini kita akan start daripada 0 hingga yang maksimum adalah 8. So bolehlah kita letak sampai 10. Kita plotkan dan kita garis untuk lukis graf. Okay. Lepas tu kita dapat satu garis lurus yang mana melalui titik asalan. Maka ini adalah berubah secara songsang. Okay. So seterusnya untuk contoh saya exit sikit ada 3 lagi contoh sikit lagi je. So diberi X sama dengan 0.25 apabila Y sama dengan 3, ungkapkan Y dalam sebutan X jika Y berubah secara songsang dengan X. Okay, Y berubah secara songsang, kita akan tulis Y 1 per X dan kita akan gantikan dalam bentuk persamaan iaitu Y sama dengan K per dengan X. So dia dah bagi Y macam kita buat sebelum ni lah, dia dah bagi Y, dia dah bagi X, masukkan dalam persamaan ini untuk cari K. So K yang kita dapat adalah 0.75, maka Y sama dengan 0.75 per dengan X. So ini dia punya ungkapanlah yang kena kita buat dalam persamaan. So bila yang ini pula soalan B, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. So kita akan tulis Y berubah secara 1 per punca kuasa X. So punca kuasa 2X dan kita akan ganti nilai Y dan X untuk cari K. K yang kita dapat adalah 1.5, maka bila kita nak tulis persamaan, kita akan tulis Y sama dengan 1.5 per dengan punca kuasa X, punca kuasa 2X. So inilah persamaan baru yang kita dapat. So ini macam mana kita nak buat persamaan, sama sahaja macam ubahan langsung, kena cari K dahulu, kemudian masukkan semula nilai K itu untuk jadi persamaan. So seterusnya untuk contoh 19, tarikan graviti F berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak di antara 2 buah objek. So kita akan buat F berkadar langsung dengan 1 per D kuasa 2. Dia guna D lah sebab soalan bagi D kan.
So D kuasa 2. So F berkadar langsung dengan berkadar dengan 1 per D kuasa 2. So yang ini berkadar songsang lah bila 1 per ni. Jadi kita akan cari K dahulu dengan kita menggantikan nilai-nilai yang dia bagi, iaitu dia bagi F ini tarikan dia, kemudian dia bagi juga jaraknya 1.2 cm, maka gantikan nilai untuk cari K. So lepas dapat ganti nilai cari K, maka dapatlah dalam persamaan dia dapat K 21.6. So ganti dalam persamaan F sama dengan 21.6 per D kuasa 2. Okay. So contoh 20 sikit lagi. So untuk contoh 20, diberi P berubah secara songsang dengan Q jika P sama dengan 2, Q sama dengan 7, hitung nilai P apabila Q 1.6. Sama juga, kita akan tulis P berkadar songsang dengan Q, so P berkadar 1 per Q. Gantikan dalam persamaan. So P sama dengan K per dengan Q. Seterusnya 2 sama dengan, kita cari K. Nak cari K kan. So gantikan P dia bagi 2, Q dia bagi 7. Lepas awak gantikan dapatlah 14. Maka kita dapat persamaan P sama dengan 14 per Q. Nak cari P bila Q 1.6, ganti masuk Q ini dalam di sini. So P sama dengan 14 per dengan 1.6. Maka dapatlah nilai P 8.75. Okay. So kalau awak rasa kurang laju, awak boleh rujuk semula, nanti saya akan share semula link YouTube ini. Dan latihan saya nak bagi latihan 1.2b, soalan soalan 2 ni dia nak suruh buat ni. Okay. 2 ni graf, tak payahlah buat graf. Okay, soalan 3, 4, 5, 6. Okay, nanti saya share lah semula dalam Telegram. Soal latihan 1.2b, soalan 3, 4, 5, 6. Okay, so itu sahaja. Ada sebarang soalan? Kalau ada soalan boleh angkat tangan. Kalau tak ada soalan, saya nak endkan kita punya Google Meet. Kita nak habiskan kita punya kelas. So tak ada ya. So kalau tak ada apa, so jumpa lagi. Kita minggu depan kita hanya jumpa sekali, hari Selasa. Okay, so lepas tu Chinese New Year kita cuti 4. Start daripada hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Awak cuti 5 hari lah. So tiada PDPR pada tarikh tersebut, maka kita untuk minggu depan kita akan jumpa satu hari saja, iaitu hari Selasa. Okay, kalau tak ada apa, itu sahaja dulu. Terima kasih banyak kerana menghadirkan kelas. So siapa yang belum isi kehadiran, boleh isi kehadiran lah. Okay, so jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, sama-sama. Terima kasih masuk.